Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. So, Alhamdulillah dapat bersiaran. So, hari ni saya tukar sikit tapi I think tak ada sikit macam lighting jugalah ni. Alright, anyway, thank you so much for ni. So, hari ni saya nak cerita tentang epilepsi. Okay, epilepsi ni kalau biasa kita cakap bayi sawan lah. So, bayi sawan ni dari dulu lagi kita selalu dengar cerita bayi terkena sawan. So kita nak tahu sedikit lah maklumat about penyakit ni. So saya akan kongsi sebentar ya. So hari ni saya have a very different background. Okay. Okay. So apa itu epilepsi ya? Okay. So I hope you nampak. Okay. Right. So saya nak kongsi tentang sawan. Okay, apa itu sawan? So menurut portal daripada My Health, okay, sawan ataupun epilepsi adalah gangguan otak apabila sel-sel saraf dalam otak kadang-kala mengeluarkan isyarat yang luar biasa. So corak aktiviti neuron terganggu dan menjejaskan perasaan, tingkah laku, emosi dan kadang-kala menyebabkan kejang otot dan pengsan. Okay, so itu ialah epilepsi. So kita selalu yang mengalami sawan tidak bermakna ia mempunyai epilepsi. Sekiranya seseorang kerap mengalami sawan, okay, dikenali mempunyai epilepsi. So epilepsi tidak berjangkit dan tidak disebabkan penyakit atau kemerosotan mental. Epilepsi boleh dikawal namun sesetengahnya sembuh dengan sendiri. Okay, so punca dia. Okay, so epilepsi berpunca dari pelbagai faktor sebarang gangguan pada aktiviti normal neuron sama ada penyakit maupun kecederaan otak boleh menyebabkan sawan. So sebahagian besar sawan tidak diketahui puncanya. So antara punca-punca epilepsi, faktor genetik, kecederaan pranatal iaitu sebelum kelahiran, dan juga masalah tumbesaran, cedera di otak, keracunan, tumor otak, pengambilan alkohol berlebihan, penyakit Alzheimer, angin ahmar dan jangkitan otak. Okay, so serangan sawan juga boleh berlaku jika kurang tidur dan sebagainya. So gangguan gejala epilepsi bergantung kepada kawasan otak yang terjejas. Okay, so antara tanda dan gejala lah. Okay, so sawan berasa gembira yang secara tiba-tiba tanpa sebarang sebab, berasa marah, sedih, loya, halusinasi, berlaku sama ada mereka sedar atau tidak, melakukan pergerakan berulang-ulang seperti mengenyit mata dan menggerakkan mulut dan sesetengah pesakit mempunyai aura tersendiri. Okay, so sawan menyeluruh pula, yang tadi sawan setempat, so sawan menyeluruh pula adalah aktiviti tidak normal di kedua-dua belah otak, okay, seperti tidak sedar, jatuh, kejang otot, kancing gigi, mulut bobir, terkencing dan terbuang air besar. Okay, so ini tentang maksud epilepsi. So saya nak kongsi satu lagi adalah sawan untuk bayi. Okay. So juga daripada portal yang sama, okay. So kadang-kadang kita berjumpa dengan bayi atau anak-anak yang mempunyai pergerakan aneh, pengsan dan sawan. Okay, sawan atau tarik adalah cetusan aktiviti elektrik mendadak yang berlaku di dalam otak yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku dan aktiviti kanak-kanak tersebut. Okay, ini dapat dilihat jika kanak-kanak diam seketika, tiba-tiba keliru atau hilang kesedaran, kaki dan tangan menjadi keras kejang, kaki dan tangan tersentak-sentak, tiba-tiba jatuh ke lantai. Okey. So ramai kanak-kanak yang boleh mengalami kejadian yang menyerupai sawan. So pergerakan aneh dan pengsan ini termasuklah tersentak, macam terkejut je kan. Okey, pergerakan semasa tidur, tindakan menahan nafas, refleks sawan anoksik, berangan dan pengsan. So apa itu epilepsi di kalangan kanak-kanak? So berasal dari perkataan Greek
epilembanian yang bermaksud serangan. So perkataan itu digunakan untuk menerangkan keadaan di mana serangan bahasa Mandarin ataupun Kavalipu dalam bahasa Tamil. Okay? So sawan yang disebabkan oleh rangsangan tertentu adalah bukan epilepsi. Jadi sawan jenis ini boleh disebabkan oleh demam yang tinggi, kadar gula yang rendah di dalam darah, selepas kecederaan kepala apabila terdapat pendarahan di dalam otak ataupun mendapat jangkitan kuman di otak. Okay, so siapa mengidap epilepsi, sekurang-kurang 1% daripada semua kanak-kanak akan mengalami sawan yang berlaku tanpa rangsangan tertentu, tetapi hanya separuh daripada mereka ini akan seterusnya mendapat epilepsi. Itu lebih daripada satu kali sawan. So mengapa anak atau bayi ini mengidap epilepsi? So pertama, dia disebabkan oleh sel-sel otak yang tidak berfungsi dengan baik. Okay. So terdapat arus elektrik kecil yang berlaku semasa sel otak berfungsi. So apabila aliran elektrik ini menjadi tidak stabil, berlaku gangguan seperti short circuit. Dan sawan pun akan berlaku. Oh, so dia bermaksud sel-sel otak tidak berfungsi dengan baik. So dia akan berlaku macam kata short circuit lah, gangguan. Gangguan arus. Okay. So kanak-kanak yang menghidap epilepsi ada kecenderungan untuk membentuk aliran elektrik otak yang tidak stabil. Okay, so ini disebabkan oleh faktor keturunan dan kecenderungan semula jadi mendapat sawan. Struktur otak yang abnormal semasa pembentukan janin di dalam kandungan, kerosakan otak yang disebabkan oleh jangkitan otak, kekurangan oksigen, lemas atau pendarahan di bahagian otak. So penyakit otak yang berlanjutan sepertinya contohnya kanser otak dan penyakit yang menyebabkan sel-sel otak semakin susut. Okay, so itu antara sebab boleh anak boleh dapat epilepsi. So dia macam kadang-kadang dia kancing gigi juga, kadang-kadang dia demam, dia terkejut dan sebagainya adalah kerana ada gangguan aliran sel-sel otak yang tak dapat berfungsi dengan baik. Okay, so itu ialah bayi epilepsi dan kita selalu dengar. So kadang-kadang kita duk ingat sawan tangis dan sebagainya. So kadang-kadang dia terkejut. Okay, dia terkejut. So saya rasa bayi ni dia tak tahu apa-apa kan. Jadi adalah tanggungjawab ibu bapa tu untuk pergi mendapatkan pemeriksaan terhadap kesihatan bayi tu dan boleh seterusnya menjalani rawatan. Kerana kalau saya boleh kongsikan, orang-orang Melayu, orang kita dulu-dulu ni kalau bayi sawan ni mereka ada je orang kata kaedah mereka lah kaedah mereka nak mengubati bayi ni. So ada banyak benda juga, tapi bagi saya since kita dah duduk di alah baru ni, so why not kita dapatkan pandangan doktor dan dalam masa yang sama boleh ikhtiar juga secara perubatan komplementari ataupun tradisional. Okay, so I think tu saja nak cakap tentang penyakit sawan ataupun epilepsi ni. So antara tanda-tandanya you boleh tengok kalau bayi tu tiba-tiba dia keliru, hilang kesedaran, kaki dan tangan jadi keras atau kejang, okay, kaki dan tangan tersentak-sentak ataupun terkejut dan tiba-tiba dia boleh hilang keseimbangan dan boleh jatuh. Okay, so di antara tanda-tanda dia. So apabila berlaku epilepsi ni sebenarnya adalah gangguan neuron ataupun di sel-sel otak tu. Okay, so itu ialah bayi epilepsi. So kita selalu dengar dulu-dulu kalau bayi sawan, kalau nangis dia sawan kot. Okay, so at that time tak faham apa-apa, kita boleh terima je lah bila orang tu kata oh bayi kena sawan. Okay, rupanya sawan tu dia berlaku kalau ada gangguan di sel otak. Jadi katalah bayi ni nangis sebab takut, sebab lapar, sebab nak bonding, sebab nak tidur terganggu, tidur tak cukup. So belum lagi level-level nak kena pergi ke sawan. Jadi kita tak ambil 100% apa saranan itulah. Okay, so as long as anything to do with otak mereka, jadi itulah yang kita perlu bawa berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan lanjut. Okay, so kalau bayi tu nangis, cerit, kembung, cerit-berit, sembelit, you know, a lot of things lah yang macam saya dah pernah kongsi. So itu sebenarnya simptom lain. Bukan sawan. Jadi kita tak terus label bayi tu sawan. Okay, so I think itu saja untuk perkongsian saya. So dengan ni, so I
Okay, sekejap ya. Saya tengok kalau you boleh dengar. Apa ni? Ombak. Start kan? Okay. Right, so I think itu saja kongsian untuk hari ini. So saya nak, sebelum saya end the live, saya nak kongsi tentang khusus berpantang untuk terapis ya. Khusus menjaga wanita dalam pantang dan wanita sama saja lagi. So kepada mereka yang berminat, benar-benar berminat, yang ini saya belajar dan kenapa kursus ini percuma adalah kerana kerajaan. Okay. So boleh hubungi pautan link untuk bertanyakan tentang kursus dan boleh mendaftar. Okay. So saya cerita sikit tentang kursus ini. Kursus ini adalah kursus untuk orang awam. Jadi bila kursus untuk orang awam tu kita first come first serve lah. First come first serve. Okay, so first come first serve dan juga bila kita dapat approval daripada agensi kerajaan untuk menganjurkan kursus ini adalah kerana kita tak dapatlah seat yang banyak sebab ada juga untuk bidang-bidang lain kan. Jadi untuk bidang confinement care ni bolehlah dapat dapat seat. So itu sebab kita kata penyertaan sangat terhad. Okay, so mohon hubungi link yang jika perempuan berminat untuk menyertai dia. So ramai yang tanyakan saya tentang syariah. Okay, sebab kita tak ajar confinement care kepada lelaki lagi buat waktu ini. Kemudian dia mesti mempunyai minat yang mendalam dalam bidang ni. Sebab ramai orang suka hadiri kursus percuma tetapi mereka tidak berminat untuk menceburi bidang ini secara aktif. So sayanglah kan sebab ini adalah program kerajaan dan kita tahu kalau program kerajaan ini adalah sumbangan public fund ataupun taxpayers fund. So kita nak melahirkan ramai lagi terapis postnatal yang berketerampilan. Okay. So boleh hubungi link tu, nombor ataupun link tu dan boleh buat pendaftaran. Okay. So tempat sangat terhad dan akan bermula dalam bulan ini dan bulan depan. So itu saja dari saya hari ini. So take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi. So best kan dengar ombak kat belakang ni. So take care. Assalamualaikum.